Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi waddin la illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati bagi muslimin iman dan sahabat fadilah pegawai-pegawai masjid, seluruh ahli jawab kuasa Korea serta kubur tuan-tuan muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, namanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat dan kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah untuk terus menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan mudah-mudahan apa yang sama-sama kita lakukan sekalian sentiasa di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Sabtu. Adalah hari Sabtu yang berakhir bagi tahun 1433 Hijrah. Anak sedang ataupun tidak. Kemarin Jumat terakhir, hari ini adalah Sabtu terakhir 1433 Hijrah. Dan mungkin kita tidak akan mungkin akan bertemu lagi dengan 1400 Sabtu terakhir 1433 Hijrah yang akan meninggalkan kita buat selama-lamanya. Bagi dia lebih kurang lagi 3 atau 4 hari kita dah duduk dalam tahun 1433 Hijrah ini. Dan di kesempatan ini marilah sama-sama kita muhasabah balik sejauh mana sekalian memanfaatkan masa yang dikurniakan oleh Allah. Hampir setahun lagi 3-4 hari lagi dah cukup genap setahun. Anak kita berada pada tahun 1433. Apakah sumbangan yang telah pun kita lakukan dan untuk jadikan diri kita manusia ataupun hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kita tafsir Al-Quran Al-Hakim penggal yang pertama ini sekalian. Malam ini insya-Allah masuk lagi dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kelima daripada surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan muslimin mana biasa sebelum kita mula. Sebelum kita mula, harap kepada tuan-tuan semua lagi insya-Allah saya baca dulu, kemudian saya ikut di belakang. Bagi yang duduk dekat dengan Quran itu, kalau boleh tolong ke Quran, kita pegang Quran, semua-semuanya tuan-tuan, kita tengok dapat pahala. Apa lagi kita pakai saja. Kita baca, kemudian kita terus sambung kepada tafsiran ayat sekalian. Malam ini tajuk orang-orang yang akan mendapat petunjuk Al-Quran Al-Karim. Jadi sekalian, sebelum kita mula, marilah sama-sama kita ikhlaskan diri, baca Fatihah doa sekali, kita ajarkan pahalanya kepada mereka yang telah pun pergi dalam mimpi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sekalian baru ataupun lama, syai'ulillah bilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sekian sama-sama baca ayat 1 hingga ayat 5 daripada surah Al-Baqarah yang mengandungi upaya 286 ayat. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca Allah akan diganjarkan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi sekalian kita tengok terus ke tafsiran ayat yang kita baca pada 13 sampai bulan 10 hari itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya orang-orang yang akan mendapat petunjuk Al-Quran. Kata dia yang layak untuk mendapat petunjuk Al-Quran Al-Karim. Kata di sini, Bismillahirrahmanirrahim, lihat manusia tidak akan hidup dengan selamat. Ada sekalian manusia dalam kitab berkata tak akan hidup dengan selamat. Aman dan damai kalau tidak dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak akan
hidup dengan selamat, dengan aman, dengan damai, kalau tidak mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka petunjuk itu tidaklah diberi kepada sekalian manusia. Karena petunjuk itu Allah tak bagi kepada semua manusia, kecuali orang yang telah bersifat dengan sifat-sifat yang di bawah ini. Sifat-sifat yang di bawah ini maksudnya sifat-sifat yang kita baca dalam Al-Quran tadi yang Allah tersebut, kerana ada 5 sifat ini terdapat dalam ayat yang kita baca. 5 ayat tadi ini, di antaranya ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita inilah 5 ciri, 5 sifat yang mesti ada pada manusia kalau dia mahu bergelar manusia yang layak untuk mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca tadi ini. Apa yang terdapat yang dikatakan 5 petunjuk itu? Kalau tak ada 5 petunjuk ni, kita tak selamat, kita tak aman. Terdapat itulah macam-macam. Jadi ini kita lihat ayah haji boleh terdapat. Dia balik kecil. Ayah haji ni pilih ayah kecil. Tak boleh. Jadi balik ayah kecil. Bila ayah kecil terdapat di masjid, lepas rasa kata kemarin dulu jam masjid hilang. Jam masjid hilang semua. Hak curi itu kita tak boleh. Hak curi itu hak beli itu pun terjadi. Jam masjid ni kalau jam masjid Sungai Dua, juga dia sini. Masjid Sungai Dua. Macam masjid kampung saya tu Masjid Nurul Islam, kampung Syawak Tuhuban. Hak tu pun dia kalah. Apa contohlah saya pergi curi, balikkan tuan rumah, ataupun beli hak orang curi, balikkan tuan rumah, tuan-tuan pergi terah saya. Ini wilayah semua lembak-lembak tengok Masjid Sungai Dua, Masjid Al-Amin Sungai Dua. Weh, ni rumah tak bakar kan ni masjid. Asli pokok curi semua. Sudah. Yang biji, tolongnya 3 biji. Aku masjid Syawak Tuhuban, Masjid Nurul Islam, Syawak Tuhuban kampung saya. Lepas tu hari raya saya pun hello dengan kawan-kawan. Tanya di Taman Waktu, duit kampung hari raya Aidil Adha dapat berapa? Saya tanya dia. Kepada Alhamdulillah saya dapat 3,800 ringgit lah. Tapi ada tapi itu tak boleh. Dia kata tapi tabung kita hak di luar. Hak letak di ruang solat, lagu belakang lah, lagu santai belakang. Tabung kita hak lekat di siang tu tak ada ruang bangga tu. Hak tu dia buat pecah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, tabung tu pula siap rahsia. Benda ni punya mereka minta bukuh duit. Macam ni kita contoh. Kita pun duit hari, anak duit ni jangan buat bawah ni lah. Maksudnya wallet ni lagu tu. Jadi tuan-tuan, yang tidak mencari mereka buat tipu kami, budaya kami, tapi satu hal benarnya tu kami. Jadi bila apa duit, kita kusir, masuk ke tabung ni lah. Ada bawah ni kosong, kita bercadang lah. Kalau mereka buka, mereka buka, kopek-kopek, dia masalah apa, tutup balik. Tapi kuah ni lagi tu ni. Dia kopek-kopek dia tak kuah. Dia apa? Dia korek. Macam ni kali lumah habis lumah. Mungkin pengalaman lah pun tuan-tuan. Anak ni kata terlalu bila tak dapat hidayah Al-Quran, bila tak dapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca. Kemudian dia kata di sini yang pertama. Yang pertama tuan-tuan yang dikatakan sifat-sifat orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hidayah Al-Quran ini, yang pertama ialah orang yang beriman dengan baik. Beriman dengan perkara-perkara yang baik.
yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha segala maha. Anak kemudian percaya kepada kebesarannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Tak ada yang boleh menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur segala-galanya. Anak percaya itu tuan-tuan. Anak Nabi Isa, Nabi kata, "Wa man asbaha hazinan 'ala dunya, asbaha saqitan 'ala rabbih ta'ala," kata Nabi. Nabi kata, barang siapa yang berduka cita terhadap barang siapa yang berduka cita pada waktu paginya terhadap dunia, sesungguhnya dia berduka cita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tentang hadis ini Nabi Nahabaka kita, anak siapa yang tak pernah cukup dengan kurniaan Allah. Allah bagi rezeki macam-macam rezeki, Allah bagi nikmat macam-macam nikmat, tapi tak pernah cukup dengan nikmat Allah tadi. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang tersebut. Wa man asbaha yashku musibatan nazalat bihi wa innama yashku Allah azza wa jalla. Barang siapa yang mengeluh ketika ditimpa musibah, bila ditimpa musibah, ditimpa kemalangan, dia mengeluh, dia tak boleh terima hakikat musibah yang menimpa dia tadi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesungguhnya orang itu sebenarnya dia mengeluh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anak yang ketiga, Nabi kata, "Wa man yudhi'u li ghaniyyin liyanala mimma fi yadayhi asbiqan Allah azza wa jalla." Nabi kata, barang siapa yang menjatuhkan harta dirinya, yang menggadaikan maruahnya kerana berkehendakkan sesuatu daripada orang kaya ataupun orang yang berpangkat, nescaya Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya. Anak ini yang ketiga. Siapa yang gadai maruah? Anak sebelumnya baru ni UMNO ceramah di Taman Waktu. Anak UMNO ceramah di Taman Waktu, tuan-tuan, saya tak pilih walaupun kawan-kawan aja. Kawan-kawan ni tuan-tuan ada mengaku dia over. Anak fanatik gila ni. Jadi saya masa tu baru ni saya pergi ke Indonesia. Jadi daripada call tak dapat. Kemudian bila saya balik-balik tengok miss call banyak, saya tak telefon balik. Ada orang mahabak ada, dia kata, "Pak Haji tu dia cari Ustaz. Nak mahabaknya berperhati, anda nak baca ceramah Taman buat baru." Saya kata, "Pilah, ceramah pagi tak malam pun. Apa ceramah nak ceramah pagi tak malam?" Saya kata, kita jangan sekat hak orang. Pilah, jangan ceramah, dia ceramah. Dan kita berdakwah, kita tak berdakwah. Kita dah cerita di masjid, kita panggil tiap-tiap malam Ustaz Mat. Tiap-tiap hari nanti kita buat kuliah subuh, kita cerita hak mana benar, hak mana tak benar, hak mana kena sokong, hak mana wajib kita tolak, jangan kita sokong. Anak kita buat usrah, macam-macam kita buat. Anak sudah kita dah berdakwah dah, kalau dia nak gagah juga, apa buat? Jangan macam. Jadi tuan-tuan dia buat, bila dia buat, dia tak pilih. Anak, tapi tak lagi dia jadi ganggu orang cakap lah. Apa? Kita pun dengar ujung-ujung tengah. Bila dengar dia tengah terdekat. Anak, yang kita pun rasa lagu pelik. Yang pergi ceramah Kamal Saidin, tak Kamal Saidin. Sebut dia right? Senang. Pasal tak Kamal Saidin ni dia belajar lah. Anak yang kita belajar kan, dia pergi ceramah di Taman Waktu. Taman Waktu ni saya betul. Taman Waktu ni duduk dalam negeri Keluar Pinang kan. Jadi saya dia apa kata Lani ni. Anak Lani ni di antaranya duk rampas masjid. Orang rampas, di lain duk rampas masjid. Kita pun tak tahu masjid mana kena rampas. Okey. Kemudian dia kata, betul-betul Lani ni di Pulau Pinang tak boleh nak azan. Wah yang memang yang saya kata la ilaha illallah. Masjid Taman Waktu tu kata kita bukan Taman Waktu lah, Taman Waktu tu. Jadi betul-betul jangan kata azan komat pun dengar masjid oi. Orang komat pun dengar di rumah. Kita buat saudara tu lihat. Dengar
dengar biji kalau bomat pun Tok Imam takbir Allahu Akbar. Dengar tiba-tiba keluar ni dia kata tak boleh nak azan, dia tak faham tu. Kalau masuk subuh pukul 6 contohnya, pukul 5.45 tu siap masalah. Oh, dia kata tak boleh mengaji Quran. Sebab dia tak boleh mengaji Quran memang ada surat, tapi surat tu belum digesek, tak faham. Ini diputar oleh UMNO khususnya. Memang UMNO sebut, memang UMNO tak bisa mana tak. Jadi surat tersebut memang dihantar kita tak boleh nak azan, tapi belum digesek ataupun belum diarahkan untuk kita melaksanakan. Sebab ini pendapat di mereka perbincangan mufti bersesuaian dengan ahli-ahli majlis fatwa. Anak belum digesek. Tiba-tiba bang ustaz tak faham. Anak tahu ni ceramah baca khutbah di Sungai Arab. Baca khutbah di Sungai Arab, kita baca khutbah terus dia. Anak saya bersembang, saya silap, saya tak bukan akan. Yang saya ingat yang ini memang bekas wakil rakyat. Wakil rakyat kasih mana kita tak apa nak akan. Anak jadi saya bersembang dengan dia cerita bagaimana Webi baca bangun diri tak tanding. Dia menang tu, tapi bangun ni dia masih pakai, dia pun tak tanding. Jadi bila tak tanding tu, dia malah dia pakai dia Webi. Dia tahu Webi macam mana di Pulau Pinang ni. Dia ada ingat dia ni wakil rakyat tadi lah. Bila dia kata macam mana Pulau Pinang, dia tak habis tak Cina ni habis lah. Nah, Cina ni habis lah dia kata. Saya pun terfikir dalam kepala saya. Yang kawan-kawan pakai dunia saya. Ini tak percaya. Rupanya dia kata lah ni habis dah Pulau Pinang dekat Cina. Kalau orang bukan wakil rakyat, berkatakan lani boleh kat Cina. Persukun tu Melayu. Tak berbawa punya buah dia tuan-tuan bengong tak boleh tak. Tu. Mereka ada lagu tu ya natijah. Anak tak boleh tuan-tuan. Kalau aku bawa saya selatan lani habis dah Pulau Pinang. Sebab Cina merintah. Anak tak dulu ni bang tadi kok Melayu, kok Tuan Haji, Datuk Sri, Tan Sri, kok Sukul, tambah kali. Ini jadi tak boleh. Sebab ni hak seperti ni, cuma seperti. Hak seperti ni pun tuan-tuan. Dia kata apa? Habis dah tak boleh tadi. Saya pun habis ke mana? Dia kata habis dah. Semua anak kami sekolah Cina. Tak tahu lah dia kata. Saya pergi tak puan kita pun kata nak aku silat orang. Anak dekat bangkit baca balik ni saja. Anak jadi tu tadi kata di sini beriman dengan perkara yang baik, iaitu beriman kepada Allah, percaya kepada kebesaran Allah. Tadi kita percaya rezeki kepada Allah, maksudnya kita terima Allah bagi banyak mana pun rezeki kita. Yang kedua tuan-tuan, Allah kuatkan apa ujian kepada kita sedikit ujian. Kita terima, kita rela ujian yang Allah bagi. Yang ketiga dan kesan, jangan gandai maruah. Ini sahaja, jangan gandai maruah sebab mana Allah benci kepada orang yang gandai maruah. Ini sahaja. Gandai maruah berkehendak dengan sesuatu daripada orang kaya. Wa man yudhi'u li waliyyin liyadana mimma fi yadayhi asbaqallahu 'azza wa jalla. Setiapa yang menjatuhkan harta dirinya, maruahnya, kerana menghendakkan sesuatu daripada orang kaya ataupun orang yang berpangkat, orang yang berpengaruh, nescaya Allah benci kepadanya. Ini sahaja. Sebab itu kita hidup kena ada prinsip. Hidup kena ada pegangan. Ni 2-3 hari lagi kita nak sambut Ma'al Hijrah. Pasal apa Nabi bersusah payah berhijrah di dalam Mekah ke Madinah? Di antaranya ini adalah perintah Allah, dan di antaranya ini adalah prinsip, ini adalah pegangan, ini adalah sesuatu yang dikatakan kita berbincang hanya integriti lah masalahnya. Pastilah sesuatu. Nabi berpindah pasal apa? Yang pertama pasal arahan Allah, yang kedua tuan-tuan demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagu tu? Ni pokok lah bakat berisi borang. Anak berisi borang. Kita dah dengar lah cerita. Dia kata kalau pelang raya bulan 12 ni, kalau ada 5 boleh 5 apa? Kata ke depan dia janji nak pergi 5 apa? Nak? Mau padan dengan 5 apa ya? Nak?
Ya, tak kira lah kita abang kata banyak benda yang tak betul. Lah isu main isu merah AEL. Merah kalau polis dengan dua ni tak boleh tuan-tuan. Di pulau ni. Tuan-tuan mereka pergi lah pulau. Pulau ni tuan-tuan. Kakak si lembu nak bayar ni. Tak? Bukan manusia. Mereka apa biji. Tapi dia pasang merah tu. Nak dipasang merah tu. Di pulau. Nanti siap. Mereka kata apa tu. Malu merah. Mengalimau. Tangan tu. Jadi tuan-tuan. Kemudian seterusnya dia kata sini. Kemuliaan Allah. Dan kekuasaan Allah. Kita yakin, sebenar-benar yakin. Kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengaku bahawa tidak ada yang lebih besar. Dan tidak ada yang maha besar. Ada yang lebih besar. Ini tuan-tuan. Bila kita mengaku tak ada yang lebih besar, hanya Allah yang maha besar. Setiap kita mengaku dari beberapa kali yang wajib kita sebut, dari 5 kali wajib. Allahu Akbar. Takbir al-ihram itu wajib. Dapat bismillah tak kata apa ada senang. Lagu tu yang tak sah saya. Jadi kata Allahu Akbar dari 5 kali wajib kata. Takbir intifalah itu kalau malah senang apa? Hak ini, hak lagi. 5 kali ini Allah Maha Besar. Sejauh mana kita yakin dengan kebesaran, dengan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kalau kita masih ding-dong. Baca itu dalam hadis yang tadi saya baca 3. Satu lagi Nabi Habib. 4 ni Nabi sebut. Yang keempat Nabi kata waman a'tiyal Quran pada falannar ba'ab'adahu Allah azza wa jalla. Barang siapa yang dikurniakan Al-Quran, Allah bagi Quran, Allah bagi tahu akal, kita tahu apa sedikit hukum akal Allah. Tiba-tiba kita mengelepihkan hukum akal Allah. Ba'ab'adahu Allah azza wa jalla kata Nabi. Allah akan menjauhkan Al-Quran daripadanya. Maksudnya dia tak akan mendapat hidayah Al-Quran. Na'udzubillah. Jadi seterusnya. Kemudian dia kata di sini, kemudian dia kata di sini, tidak ada yang maha berkuasa di alam ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman dengan adanya malaikat. Dan beriman dengan adanya malaikat. Ini sebab adanya malaikat. Kita baca dah dulu sudah. Hamadai kata mesti sokong syaitan yang dikenali daripada menyokong malaikat yang tidak dikenali. Betul tak tengok? Wajib kita kenal malaikat. Kalau tak kenal malaikat kemadai. Malaikat ni siapa dia? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini malaikat. Kami ni ya Allah sentiasa bertasbih kepadamu ya Allah dan sentiasa menyucikanmu ya Allah. Ini malaikat. Maksudnya habis tak ada sel lah. Tak lupa kita. Kita ni malam ni baik esok buat badan. Malam esok baik lusa anak lemah pula lah ni kita. Tapi malaikat baik sentiasa baik, patuh sentiasa patuh. Tiba-tiba orang tua ni kata, sokonglah syaitan yang dikenali daripada menyokong malaikat yang tidak dikenali. Isyak ni tuan-tuan. Anak kita pun tak tahu nak mau. Dan kalau orang Islam lah mengaku Islam, aduh pun sini pun ada salah fikir lagi saya tak tahu. Apa yang betul-betul kamu tengok sendiri kan? Syaitan ni Allah beritahu berlampak dalam Quran. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Takut apa nama tak ingat Yasin, tak bisa baca Yasin. Kita dah baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku nak baca apa syaitan.
Tiba-tiba bapak segala bapak pembangunan ajak topeng setan. Aku pun bapak kagak. Anak kagak. Aduh dalam masjid ini fikir hadun mudah. Kadang-kadang main sama saya kata dia neraka. Kena dengar kata boleh makan mulut jahat. Alah, ampara kata kena dengar. Alah, itu kita tak main ceramah masjid kita masjid Sungai Dua kita tak main pun depan tak kuat apa kita main ceramah. Lah kita main semua tak dapat duit. Ada itu dapat lagi kita dapat. Kemudian dia kata di sini. Kemudian dia kata di sini. Dan beriman dengan adanya malaikat. Hari kiamat, hari kemudian kita beriman ada malaikat. Apa terkait? Ini kita bertanya berapa kita berfikir sebenarnya. Masa saya bekerja dulu ni, ceramah kusukawin setiap minggu, setiap sudah kita ni ramai lagi umpamanya tanda. Kita tanya ni, sekali dia tanya kita kata contoh, saya tanya 20 orang. Saya tanya pula. Kita perang drama tak lagi kita ikut suka kita lah. Masa kita pakai dulu. Ujung. Ujung sekali tu. Malaikat wajib kita tahu apa. Ya pun. 2 orang. Apa? Okey, bagus. 2. Kita pun jalan-jalan. Cekak apa? 7 orang. Tanya lagi kita lagi. Apa? Anak tadi sikit lah. Dia kata, Pak Lompat. Masa apa ada yang sebut nama dia rumah, dia tak simpan dekat Pak Lompat lah. Anak ni hak kita lah. Nak ada yang kita kena tahu. Anak lah kita dah gaji pasti. Ada gaji tasbi. Ada jatuh duduk apa. Adik cerita tentang cucu ngaji pasti. Ustazah tu ajak lagu tu lah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Dan cucu dia dah hafal rumah lagu ni. Tok Wan dia balik-balik pergi tengok kawan Usman ambil cerita dia ni mana lagi cerita mainan dia tu sambil-sambil dia tolak kata di hujung kepala kawan sini bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan. Kawan dia kata kepuah jasad tak kepuah apa. Tuh 30 tahun dah Sungai Dua. Masjid Sungai Al-Amin selamat. Main bola yang besar ayah ni. Hari Jumaat 1, 2, 3. Kepuah dan dah. Boy dia kata cucu aku pada. Kemudian ini yang dirahmati Allah SWT. Kemudian dia kata di sini dan dengan kejadian-kejadian yang akan berlaku di sana. Anak tak percaya kepada ghaib dan ini tuan kita kena yakin dengan kejadian-kejadian yang akan berlaku di sana. Apa dia tuan? Bermula daripada kita mati, kemudian diusung ke tanah perkuburan, dimasukkan ke dalam kubur atasnya. Awak masuklah kubur tuan Allahu Rabbi. Kalau kita tengok kata sekalian di cerita panjang lebar. Awak masuk dalam kubur tu setelah wakfi ada riwayat yang menyebut bila wakfi sampai ke kubur, orang yang beriman ni bila sampai di tanah perkuburan, bila dimasukkan mayat tadi ni, Allah Subhanahu Wa Taala memperluaskan. Riwayat menyebut Allah memperluaskan kubur orang yang beriman tadi ni 70 hasta. Kemudian 70 hasta Allah perluas kubur dia. 70 hasta luar mana tuan-tuan? Kalau kita darah biman-biman lebih kurang lah. Kalau kita tahu satu hasta kaki setengah, lebih kurang 105 kaki. Allah perluas kubur. Duk selesa dalam ditabur bunga-bungaan. Dan riwayat menyebut orang yang mati dalam keadaan beriman ni, dalam kubur dia ditabur bunga-bungaan yang wangi. Allahu Rabbi.
Kita ada tabur bunga ke atas. Tak, bunga tenggelam bumi. Hak bawah belum tentu. Hak ni, hak orang beriman dalam kubur dia. Anak, kemudian tuan-tuan sekalian, anak diperluaskan kubur, ditabur bunga-bungaan yang wangi, dan orang yang ada padanya, disebut lagu tu, orang yang ada padanya Al-Quran. Anak, kubur dia sentiasa diterangi. Orang hafal Quran, orang yang ikut Quran, orang yang hayati Quran, orang yang tak bisa bantah Quran, semua ni kubur dia sentiasa diterangi. Kemudian pula sekalian, dia kata riwayat, duduk dalam kubur tu macam pengantin baru, seolah-olah tidak kuat hidupnya. Yang kita bernikah itu lah, kan? Tahu-tahu akan dah, apa cepat sungguh ni. Kalau boleh nak bagi anak siang 2 jam lah, habis semua malam. Ada sesuai. Ni musim nikah start ni. Itu yang saya lewat sekalian. Main daripada stik tu, Telaga Batu. Kampung nama Telaga Batu. Jadi sekalian. Ni orang yang beriman. Orang yang kafir pula, orang yang tak beriman. Hak tak beriman ni tuan-tuan, kita di Malaysia ni jadi fleksib. Kalau sebut kafir ni, dia kata Melayu ni semua Islam belakang. Ni Malaysia. Kira Melayu ya, kalau nama Melayu ya, hak tu kira Islam habis ya. Hantar mayang pun bagus, hantar mau Islam pun tak apa, pasal hak Melayu Islam. Ni kita. Kita lupa, bukan kita ya, orang Arab sendiri pun. Bukan semua Arab itu Islam. Ada Arab yang Kristian, bangsa Arab. Apatah lagi kita dan bangsa Melayu. Campur macam-macam lah. Melayu Aceh, Melayu Tani lah, Melayu Batak Karo lah. Tiba-tiba nama Melayu dah keman. Ni penyakit kita tu. Penyakit orang kita. Allah dah membesar itu kebebasan beragama. Nak besar apa? Ini perlembagaan. Perlembagaan apa boleh? Kebebasan beragama. Tapi kita kena ingat, bagi orang Islam tak ada kebebasan. Orang bukan Islam. La ikraha fid-din. Kita dah baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai habis, wa wal aliyyul azim. Padu? La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. La fisal laha wallahu sami'un 'alim. Baca. Tak ada perasaan dalam agama. Allah marah ni weh, ni tak boleh kena masuk Islam. Tak boleh. Tapi kalau kita tuan, orang yang dah Islam, yang tu hukumnya kalau siapa yang murtad, hukum yang setelah tubuh dia kembali, kalau dia tak mau, hukumnya adalah bunuh. Ini tegasan hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan sesuai arahkan dalam agama. Hak Islam. Kita ada pusing. Pakar ada pusing. Lah isu kebebasan agama. Tak boleh pusing. Jadi suatu syariat. Kemudian dia kata di sini. Kalau lepas kedua itu tabur semua kita penting ya. Yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, dia kata di sini. Ciri yang kedua untuk jadi orang yang mendapat hidayah Al-Quran ialah kita baca tadi juga wa yuqimuna shalah, yaitu menunaikan sembahyang. Menunaikan sembahyang sebagai menunjukkan tanda kehambaan. Kita tulis supaya Allahu Akbar sebagai menunjukkan tanda kehambaan kita terhadap pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kehinaan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa hinanya kita. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kena rakaat, kena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Nanti teruskan wa yuqimu as-salah. Dia kata sini serta bersepakat di atas mengerjakannya. Sembahyang ni tak boleh berhenti, tak ada waktu rehat. Antara diri duduk, tak larat duduk baring, tak larat baring pakai isyarat mata. Kita ni ada kekasian. Jangan kata kain koyak lagi. Rak kentut pun tak bayar. Orang tanya apa saya buat abang tak bayar abang. Allah, saya ni tak tahan pun. Rak kentut tu tak bayar. La ilaha illallah. Ni alasan. Saya buat tak bayar abang. Luar kosong. Nampak tak? Saya buat tak bayar ni. Sibuk. Ni musik kenuri ni. Musik kenuri ni. Musik kenuri. Awal-awal buat penuri cukup cantik pukul 9. Panggil dah pengurusi Dr. Imam Bakabi. Dr. Imam Bakabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan kata setakat lapis 500,000. Setengah juta. Tak setengah juta apa. Kawan ni orang kita. Orang baru. Nak penuri lagi 2 minggu. Dia ulang ke masjid. Kita terkenal dengan dia. Bila hati Imam. Sudah ratih badahlah berpung selera. Lepas itu dah nampak lupa dulu. Nak tinggal pun dia kata tak lagi. Tak lagi dia kata tinggal main. Tak lagi dia kata main hak besar ni. Gagal lu. Tak kali bini tanya. Bayang lagi. Apa lupa. Lupa dia. Padahal dia pun ingat saja apa lupa. Lohak tak payah. Atak tak payah. Lepas tu, kalau misal lagi ada kata kita buat sekali semua isyak tadi. Mana nanti tak ada pokok pasal sembahyang ni sebenarnya tak ada pokok. Hak kita dapat pokok tu atas kealpaan kita dulu. Lah kita pakai lagi kita sudah sembahyang tu wajib. Masa kita umur 20 sampai 30 dulu memang susah sendiri. Hak 20 sampai 30 ada kesedaran kita qada. Mudah-mudahan Allah terima. Hak lagi ni kita dah ngaji, kita dah tahu dah. Bukan qada. Tak boleh, oi. Kalau saya buat kita qada lah makan lagi. Oi mana cik? Tak boleh betul. Anak tak ada benar. Kita penyakit orang kita ni. Anak kenduri pun dia qada. Lekong tak ada pun qada. Lekong tak bawa. Tak pada balik tak lagi lah. Bayar sekaligus. Anak kita buat jamak semua. Kena dia. Anak ni penyakit. Sedangkan kita ni kita baca. Anak sembahyang ni. Mendirikan sembahyang ni sebagai menunjukkan tanda kehambaan dan kehinaan kepada Allah serta perkekalan di atas mengerjakannya, sama ada pada masa senang atau susah. Senang pun sembahyang tak tinggal, susah pun sembahyang tak tinggal. Kita masa susah, masa senang tak ada. Nak ngaji tak ada, nak majmu'ah tak ada, sembahyang pun kadang-kadang. Pasal apa? Sibuk bisnes. Dia kata bisnes ni kena lihat. Tinggal habis. Dasar bisnes dah jatuh berhubung. Mula susah. Maya kena sembahyang lah. Kata itu aku tak sembahyang. Tu yang jatuh tu. Sekali ni Allah yang naik balik aku tak lupa dah. Anak dapat rezeki banyak aku nak gaji. Seimam punya 2 orang. Ada kuah bagi 750, aku nak tampak lagi 750, bukan jadi setengah 2,000. Ni punya ni. Macam susah. Senang, sopan. Teruskan. Ni kita. Jadi teruskan. Dia kata di sini, berseorangan diri. Atau ramai. Sama ada kita susahkah, kita senangkah, kita seorangkah, kita ramaikah. Sembahyang tak boleh tinggal. Sebab
ini sebagai tanda kehambaan kita terhadap Allah dan juga kehinaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betapanya hina kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, jadi kita junjung tinggi arahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa yuqimuna shalah, mendirikan sembahyang. Anak lepas mayang pula sebab nak kena betul pula. Lah mayang ramai. Ni tambah-tambah musim cuti ni. Tetapi RNR mana pun nak sembahyang kena tunggu giliran. Ramai orang sembahyang tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi macam-macam jenis. Jangan letak sembahyang di RNR. Hanafi haji tu, jamak di dalam haji tu tuan-tuan, satu pun kurang. Ada jamak asal dengan asal apa nama dengan Zahar, buat 3 rakaat kurang. Lepas bayar dah, dia main lambat. Berkata Allahu Akbar semua. Lepas tu orang salah-salah, dia bagi buat satu lagi. Dia kata kira 3 buat. Asal dengan Allah, dia jamak yang puak-puak buat 3 rakaat sekaligus. Bersesian. Anak aku anak di haji. Anak ada haji umrah sampai ke Madinah dah. Kawai tak haji dan 2 tahun dari sana. Nah dalam bahas Ustaz Abu Haji itu kata, para haji dan para haji sekalian, tak lagi kita nak berhenti. Anak kita nak berhenti. Ada masjid, ada semua di antara Madinah, di antara Jeddah ke Madinah tu. Jadi kita berhenti semua tak lagi. Anak sampai yang saya harap, akan Ustaz ni saya harap tak lagi pakai bayang saja. Lepas minum bangun, bayang jauh saja. Anak lagi sampai di Madinah kita rehat dah sebab kita letih. Satu tu haji itu bangkit dia kata, Ustaz, tanya apa dia? Saya siapa? Alah, siapa? Saya jamak dah. Jamak bila? Tadi asal dengan Mawik, ambil berapa? Alah, tak ni apa haji tuan-tuan? Ni aku kita Mama bakat sembahyang, alhamdulillah baguslah sembahyang tu, bagus. Tapi tuan-tuan, sejauh mana berapa ramai yang cuba nak memperbaiki ibadat tersebut. Ingat, wawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun, kata Allah. Allah apa ada? Ini Allah kata ni bagi amalan apa? Dekat orang yang sembahyang, orang yang sembahyang, bukan hak sembahyang, hak sembahyang. Fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Amin. Jadi maksudnya hati ini gerakkan kita. Mungkin kita rajin main masjid, tapi anak-anak kita, tapi isteri kita masih lagi kurang tahan contohnya. Ini gerakkan kita tuan-tuan. Anak kita rumah ini kita pastikan keluarga kita, insya-Allah. Bukan saya kata tuan-tuan, saya pun sumpah. Anak isteri kita, adik, abang kita. Kadang-kadang dalam satu keluarga tu dia jadi macam-macam. Anak memanglah nyok boleh lah hak elok. Ada hak makan, kalau mesti kata makan dengan bulan, ada. Anak ada tu hak ni elok, hak ni dia tak ada sikit, memang ada. Tapi tanggungjawab kita tadi tak kena sampaikan. Hang nak dengar, tak dengar, itu cerita lain. Anak ada hak nak ke Islam, Allah Rabbi, satu keluarga. Ada pun keluarga lagi memang tak mau semua. Anak menentang pergerakan Islam. Ada pun jenis ni semayang wajib, baca Quran wajib, masjid tak tinggal. Tapi abang dia, betul-betul lah. Dalam bulan puasa dia ada tahun kena berangkat tak puasa. Ada? Anak, saya nak kerja dia pun bisa berangkat nanti. Tak puasa. Bukan kata budak-budak bodoh, budak-budak lah. Tangkat halapik kira kepiah putih tak puan meluas. Kawan-kawan yang cerita kata ni kepung negeri Cina tu dia lari keluar. Pegang kepiah tu. Kepiah tetap dia berbiak. Sambil lari tak pasal. Ni kata ni pegang kepiah tu ni. Lapik-lapik. Lapik-lapik lama lah betul.
dan kaum muslimin. Macam-macam jenis. Jadi kita kena giatkan lagi dakwah kita, insya-Allah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jangan niat apa yang dapat kita baca. Kalau tidak bersama kalau minaya ni, masa kata ini mesti kata bila sampai ayat ke-6 ni 2-3 bulan dah sampai 2 ni. Jadi yang ketiga tentang keterangan. Yang ketiga membelanjakan sebahagian daripada harta yang dikurniakan Allah untuk apa yang diwajibkan dan yang digemari oleh agama Islam. Betul. Kita baca tadi ni. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah kata apa? Huraian dia ialah membelanjakan sebahagian daripada harta yang dikurniakan Allah untuk apa yang diwajib dan yang digemari oleh agama Islam. Kita beli beras wajib. Bayar di rumah. Susah nak pergi mana apa semua keperluan beli kenderaan. Rumah kecil bayar nak duduk anak ramai besar rumah. Kemudian rezeki tadi juga perkara-perkara yang digemari oleh Allah. Kalau yang digemari oleh Allah ni banyak lah. Termasuklah adik-adik kita bangkit tadi ni. Bunyi tek. Saya ingat bangkit nak turun nak agak. Pokoknya bangkit ni pawai. Pawai dan Tuhan rumah. Sumbat niat begitu ya. Laki besar Al-Zahir itu besar selalu. Apabila besar itu sumbat bagi banyak. InsyaAllah Allah kurniakan kelapangan. Anda lihat. Kalau azabtu min syai'in fahuwa yukhlif. Allah bagi jaminan. Anak ni kita ni silaku. Duk atas ni selalunya RM20 di atas. RM2 40 pun bawah. Tadi nak main kalau-kalau 10 atas. RM1 ke bawah. Contoh tabungan. Mana angkat-angkat keluar dah 10. Jom dekat kursi pula. Takkan nak buat masuk tukang balik. Nampak turun sangat. Buat tersalak di tiang. Aduh, habis aku. Apa nak kuliah, pergi kuliah, sila apa-apa pun tak datuk. Tapi apa 10 hari tu masuk dalam tabung orang. Jadi selesai. Yakin insyaAllah. Yang keempat, ayat kita baca tadi yang keempat. Ini syarat ciri sifat nak jadi orang yang dapat hidayah Quran. Yang keempat beriman dengan Al-Quran. Beriman Quran adalah kemana? Dengan mengikut ajarannya. Ikut ajaran Al-Quran. Dan beriman pula dengan kitab-kitab yang diturunkan di zaman purbakala seperti Zabur, Taurat dan Injil. Ini terdekat. Beriman dengan Al-Quran dengan mengikut segala ajaran Al-Quran dan Syariat. Sembahyang wajib wa yuqimuna shalah, kita pakai sembahyang. Puasa wajib, pakai puasa. Dalam Quran juga apa kata tutup orang wajib, senang tutup orang. Ada semua. Ini sembahyang. Bagus. Sokok. Tukar cuci tengah. Dosak depan sekali. Ada balai warna kelabu ya. Kita warna juga menyebat. Jadah tepat. Main puasa. Orang lain buat kurma tak ni. Kita semua tak tumbuh. Atang puasa. Lepas kau buat. Itu pakai kurma tak tumbuh. Itu dia. Lepas buat puasa musim haji. Lepas si haji. Orang lain tak boleh tak. Selesai. Main dan hukum suruh buat syarat. Sebenarnya. Buat tu ya. Antar lihat. Atas hukum lagi. Tetap memang segala. Dia kata sini. Ajaran yang yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran. Ada yang tertulis. Ini mana tuan? Ni nak apa lagi? Drama ni memang buat mula boleh. Nak apa lagi? Nak Islam ke mana lagi? Jajak orang ada masjid. Nak jajak perumahan sama perumahan ada surah. Jajak jabatan kerajaan ada surah. Atas lampu raya ada surah. Nak Islam ke mana lagi? Lagu tu. Saya pergi Vietnam boleh tuan. Vietnam. Bintang cabang. Masjid dah. Vietnam. Tetapi dekat lah.
Pagi esok terakhir malam ni berkat kuliah jalan pergi masuk padang. Danuk tu. Danuk tu apa benda? Ada masjid. Dan kalau itu sebagai hujah. Itu bukan hujah. Hang jadi kerajaan. Tak kira lah. Hang kerajaan apa-apa. Hang Melayu jadi kerajaan kan. Takai jadi kerajaan kan. Hak bina jalan, buat militer, buat apa. Semua adalah hang jadi kerajaan. Hang kena buat lah. Awak Malaysia ada tak? Kami ada tak? Tak pembodoh. Pembodoh kita. Kita bukan pula apa-apa. Islam semua nak mana lagi. Hang tengok lagi tu. Anak. Contoh masih ada 4 orang. Aku ni tak baca. Orang nak baca. Nak pemain terkirah kuliah. Tak lagi. Aku ni tak baca. Pertepuan sikit. Oh hari tak boleh satu. Tak boleh. Aku ni tak baca. Dan sekalian, inilah yang ada dalam masyarakat kita sebenarnya. Kemudian sekalian, yang kelima. Yang kelima juga dari sini beriman dengan hari akhirat. Karena beriman dengan hari akhirat, yakni hari penghabisan dan pembalasan. Dan beramal dengan amalan-amalan yang baik di dunia ini untuk menghadapi hari itu. Kita baca tadi masih wa bil akhirati hum yuqinun. Apa dia? Beriman dengan hari akhir, hari akhirat, hari pembalasan dan hari penghabisan, dan beramal dengan amalan-amalan yang baik di dunia ini untuk menghadapi hari akhirat nanti. Wajib kita beriman sedemikian. Inilah sifat orang-orang yang mendapat petunjuk Al-Quran, dan mereka lah yang dinamakan orang-orang yang takut kepada Allah dan berbakti kepadanya, yang akan mendapat kemenangan muktamad. Demikianlah keterangan ayat-ayat 2 hingga 5 yang kita baca sebentar tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah ya. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita jadi orang yang mempunyai 5 ciri ataupun 5 nilai, 5 sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jangan kita gadai prinsip, jangan kita gadai pegangan, jangan kita tukar gantikan sekalian pegangan ataupun prinsip kita dengan sedikit sebanyak contohnya yang kita duk rasa, kita duk lihat sedikit sebanyak benda atas dunia ni. Ingatlah yang Allah Subhanahu wa ta'ala maha segala maha. Kita menegakkan agama dia, duduk dalam saf sebagian jemaah, dalam saf gerakan untuk memperjuangkan agama Allah, yang inilah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa rasa belum besar, dosa rasa gelap. Percaya dan yakinlah ini hak dia. Kadang-kadang anak semangat, anak alhamdulillah semangat berkobar-kobar, anak mana lagi jagalah, besok kalau buka kita bukan bayar. Yang anak tu ayah rezeki dengan Allah, rezeki dengan Allah, betul lah rezeki dengan Allah. Tapi kita tu kena jaga juga yang patutnya sudah kena anak rezeki dengan Allah. Halawan kamu dah buat tak. Patutnya lah betul. Yang ni belas tahap. Anak belum anak belas. Jadi tuan-tuan muslimin, mudah-mudahan tuan-tuan muslimin, ya Allah, apa yang kita laksanakan atas dunia ini tak ada benda lain yang kita harapkan dan ialah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup, kita berumah tangga, kita ada anak bini, kita pakai jaga, kita hidup bermasyarakat, anak semua kita bercampur gaul, kita berpolitik dan sebagainya. Semuanya harapan kita tak lain tak bukan ialah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan dan cita-cita yang sama-sama kita impikan. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kalau diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita terus bertemu, kita akan bertemu pada bulan hadapan. Dan sekalian, kalau lah mungkin tuan-tuan tak mustahil boleh saya ceramah dengan lakin puji lakin apa? Datuk Sri Lajib
anak sakit mungkin timbalan menteri. Anak timbalan menteri itu dia kata semangatnya, dia kata dalam dia punya congak, anak dia tak akan lansak sampai terlepas. Anak mungkin tahun ni kita nak bayar lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mungkin bulan 12 ni kalau dia orang habis haji dalam 28 November macam tu orang pakat balik, anak mungkin 29 ke 1 ke 2 ke lepas perhimpunan UMNO ni dia bubar Parlimen Sosial. Masa tu kita kalut mungkin kuliah kita anak kita terpaksa tangguh bulan 12. Kalau itulah anak keadaan dia. Kalau tak ada apa-apa lagi sosial, berbanding dengan penakutnya, kita akan jumpa lagi insya-Allah. Kalau tidak ni tak ada apa-apa kehuduran insya-Allah. Jadi betul-betul kita mesti sekanis 10 kali bulan 11 anak 2012 masjid Sungai. Jadi tuan-tuan, mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, segala yang baik daripada Allah silakan daripada kebodohan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hakim ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak melakukan dosa terhadap-Mu ya Allah. Ampunilah dosa mak dan ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami yang telah memberi sepenuh kasih sayang kepada kami semenjak dari kecil. Ampunilah dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Sekalian muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi menemui-Mu ya Allah. Ya Allah, dan kami kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk terus menegakkan kebenaran di atas muka bumi-Mu ini. Kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk terus menentang sebarang kebatilan ya Allah. Kurniakanlah hidayah kepada mereka yang belum Engkau kurniakan hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir.